Ini wanita luar biasa. Ya, betul. Apa khabar penonton setia Hawa? Kami kembali lagi untuk anda. Hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu dan Ahad. Mungkin ada di kalangan anda dah pun rancang aktiviti harian anda. Orang kata sentiasalah cek, orang kata sejak kebelakangan ini hujan ya. Hujan betul, hujan tak berhenti. Ya, sentiasa periksa di Met Malaysia. Dan seperti biasa kami berdua akan temankan anda bermula daripada pukul 11.30 pagi ya. 5 hingga 6 petang di saluran 126 My TV, atau anda boleh live stream kami di YouTube Suka TV dan juga boleh lari website kami di sukatv.com dan juga sukashop.com. Yes. Dan seperti biasa untuk segmen pertama kita dah ada tetamu kita. Kita hari ini kita bersama dua orang tetamu jemputan kita. Yang pertama kita akan bersama dengan Mr. Al Mahathir Hussein, kaunselor yang akan membicarakan topik tentang kecerdasan sosial dan emosi. Jadi macam mana nak kekal cerdas sampai ke petang. Sampai ke petang. Itu saya tahu tips macam mana kekal cerdas kalau ada yang tengah kerja-kerja petang, tidur kat atas laptop pun ada. Ada yang tetamu kedua kita ada Firdaus ML, penyanyi yang baru mula menapak dalam industri muzik kita, yang akan mempromosikan lagu baru dia, Sabah Onsoy. Kita akan bersama dengan dia sekejap saja lagi. Dan untuk di segmen ini kita sudah pun bersama dengan Mr. Al. Apa khabar? Khabar baik. Sihat Mr. Al? Sihat Mr. Al? Sihat, alhamdulillah. Ceria, warna baju ceria. Ceria. Kita kena ceria walaupun petang. Walaupun petang, ya. Sentiasa cergas. Alright. Okey, untuk permulaan ini mungkin Mr. Al boleh kongsikan sedikit apakah yang dimaksudkan oleh kecerdasan sosial dan emosi untuk kita sebenarnya. Okey, terima kasih pertama kali kepada Rina dan juga El jemput Mr. Al sekali lagi di Suka TV. Hari ini kita nak bercakap tentang kecerdasan sosial dan juga kecerdasan emosi. Sebab kita selalu bercakap tentang kecerdasan minda ataupun kecerdasan akar, IQ. Jadi kita nak cakap tentang emotional quotient dan juga social quotient. Bila kita bercakap tentang kecerdasan sosial tu sendiri, bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita socialize dengan orang. Itu kita kena ada satu kecerdasan yang hebat lah. Dan untuk kecerdasan emosi pun macam mana kita nak menilai, kita nak mentafsir, kita nak memahami emosi orang lain supaya kita boleh bekerja dengan bagus. Nanti kita akan ceritalah apa yang akan berlaku kalau kita mempunyai emosi yang bagus dan juga sosial yang bagus. Jadi melihat kepada kemampuan seseorang individu itu sendiri, bagaimana tahap-tahap mereka, individu lain-lain sebenarnya kan? Betul. Jadi dah Mr. Al cakap nak lebih terperinci kan, sebab kalau kita tahu macam Mr. Al cakap tadi, sosial dengan emosi dia lain macam kan? Lain ke? Tu mungkin Mr. Al boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi apa perbezaan dia sebenarnya. Kalau kita rujuk daripada Profesor Gardner daripada Harvard University, masa tu dalam tahun 80-an, dia kata orang banyak bercakap tentang minda saja ataupun IQ. Tapi orang tidak pernah pun bercakap macam mana kita nak mengawal emosi kita, macam mana kita nak menjaga kecerdasan sosial kita, bagaimana kita interaksi dengan orang. Jadi perbezaan dia memang sangat jauh lah. Di mana bila kita dapat mengawal emosi kita, kita dapat menilai emosi kita, memahami bukan saja emosi kita dan emosi orang lain. Bila kita dapat memahami emosi orang lain, mana mesti kerja kita akan lebih produktif dan banyak lagi lah faktor yang kita boleh tengok nanti. Tapi kalau sosial pula, kita berinteraksi dengan bagus dan kita selalu kita kata macam ni lah El dengan Rina. Kita sekarang tidak mahu berkawan dengan orang dah sebab kita banyak mengalami masalah-masalah sebelum ni kan. Masalah dengan rakan-rakan. Betul. Tapi sebenarnya kita kena berkenalan, kita kena socialize. Kita kena jumpa mereka-mereka yang tikam belakang. Kita kena hadapi. Betul, kita kena hadapi Rina. Betul. Kita kena jumpa orang-orang yang talam dua muka. Kita kena jumpa orang-orang yang negatif dalam hidup kita sebab ini adalah merupakan satu lesson. Bila kita socialize dan kita akan dapat meningkatkan lagi social quotient ataupun kecerdasan sosial kita itu sendiri. Sebenarnya kita yang perlu interpretasikan terhadap diri kita sendiri sepatutnya kan. Bukan kita nak mengelak dan orang kata biarkan dia begitu saja, kita yang kena hadapinya sendiri. Betul, sebab kalau kita tengok daripada segi psikologi itu sendiri, sebenarnya tingkah laku seseorang itu berlaku adalah sebab diri dia sendiri. Jadi macam mana kita memilih, adakah kita nak pergi kepada positif ataupun kita nak negatif, kita nak memilih kawan yang baik atau kawan yang jahat, itu terserah pada kita sendiri. Lain-lain faktor mungkin disebabkan oleh ibu bapa, genetik ataupun faktor persekitaran. Tapi diri sendiri
sendiri daripada segi kajian Rina 50%. 50%. Daripada kajian mengatakan ia bergantung tingkah laku tu daripada diri kita sendiri. Jadi maksudnya di sini Mr. Al memang kalau ada di luar sana Mr. Al akan macam it's okay for you to jumpa orang-orang macam ni. Kita mesti. Sebab tu kita tak boleh kata, misal selalu bagi tahu kepada misal punya pelajar kadang-kadang mereka kadang-kadang pergi universiti lepas tu balik, pergi universiti balik, dia tak nak socialize, tak nak join team building, tak nak join program-program interaksi dengan orang lain. Jadi bila mereka bekerja, mereka akan dibuli, mereka terkejut berjumpa dengan orang-orang yang seperti Mr. Al kata tadi yang negatif, narcissistic, macam-macam perangai orang kan yang kita akan hadapi. Jadi bila kita melalui dalam journey of our life tu, kita kata kita melalui dan kita faham setiap orang tu mempunyai personality berbeza, tingkah laku yang berbeza. Daripada mana? Daripada kita bersosial dengan mereka. Jadi sosial tu dapat mengajar kita, kita boleh faham kan? Dan di masa hadapan dia dapat membantu kita sedikit. Jangan orang kata kita hadkan komunikasi kita dengan orang supaya nanti kita tak tahu nak buat macam mana. Kita tak biasa untuk berhadapan dengan orang yang macam ni, bos macam ni, perangai orang dan tingkah laku orang sangat berbeza. Baik, seperti yang kita tahu, orang kata perkembangan sosial ni penting sebenarnya untuk semua. Tapi kalau mereka yang tidak ambil endah mengenai perkara ini, mungkin ada ibu bapa yang kata, okey, kau jangan kahwin dengan dia hadkan sosial anak-anak itu sendiri. Bagaimana kepentingannya itu kita boleh serapkan kepada ibu bapa, Mr. Al? Okey, kalau kita tengok kepentingan social quotient ataupun kita kata kecerdasan sosial ni, okey, mana ibu bapa tu sendiri dia boleh bagi tahu kepada anak-anak yang mesti ada self awareness. Okay. Mana ada kesedaran kendiri. Betul. Bila kita sedar dan kita tahu bagaimana kita nak bercakap dengan orang, bagaimana kita nak bertutur dengan orang, bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang, Mr. boleh fahamlah ini gembira tak El ni hari ni atau gembira tak Rina hari ni. Bila El dan Rina gembira, Mr. pun rasa bahagia, betul? Kalau El rasa sedih, Mr. Al mempunyai emotional quotient dan juga social quotient yang tinggi, Mr. pun dapat merasai kesedihan tu, sama-sama bersimpati dan ada empati yang tinggi. Jadi ibu bapa perlu. Dia kena terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak faham untuk mereka meneruskan kehidupan di masa akan datang. Ya, betul. Saya rasa topik hari ni dia lebih kepada memahami diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Sebab macam Mr. Al cakap, kita tak boleh lari dengan apa yang negativiti yang akan datang. Benda tu Manusia mesti toksik. ada dalam hidup ni. Betul tak Mr. Al? Baru ada colours. Macam tu. Kita nak tanya Okay. soalan kepada Mr. Al. Jadi macam manakah cara-cara yang kita nak kenal pasti kebolehan emosi dan juga perasaan kita? Mungkin kita rasa macam Mr. Al cakap tadi, kita mungkin dah jumpa negativiti. Lepas tu kita masuk tahap bekerja, kita jumpa tapi lagi teruk. Tapi kita rasa kita boleh tapi sebenarnya kita tak boleh. Jadi macam mana tu Mr. Al? Kalau kita rujuk daripada sudut psikologi itu sendiri, kita selalunya ada assessment ataupun kita panggil sebagai test. Test. Ada test. Kita boleh buat untuk kita tahu kita punya tahap bahagia. Boleh. Kita boleh measure adakah nak tahu L ni bahagia ataupun tak bahagia. Kita ada Oxford Happiness Questionnaire. Ini daripada Oxford University. Kita kena jawab soalan tu baru kita tahu kita ni bahagia rupanya dalam hidup kita dalam jangka masa tertentu. Bukan sepanjang masa lah. Hidup ni kabi kushi kabi kha. Kadang-kadang kat atas, kadang-kadang kat bawah. Betul, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Betul, kita tak boleh. Pagi tadi motor pancit ataupun kereta pancit, kita rasa macam tak bagus lah. Tapi tiba-tiba jumpa dengan Mr. Al, rasa macam Allah, aku seronok. Dah naik persen tu. Jadi kita kena buat test. Bila kita buat test, katalah kita nak tahu self-esteem kita. Kita boleh guna Rosenberg Self-Esteem Scale. Jadi kita boleh tahu adakah kita duduk di tahap self-esteem yang tinggi ataupun rendah. Sama juga dengan social quotient, kita ada test. Jadi kita nak tahu tahap kita punya kecerdasan sosial, kita buat test. Bila kita buat test, barulah kita boleh detect. Selain daripada itu, mungkin kita boleh memahami sendiri mood ataupun analyze sendiri ataupun kita panggil apa, analyze, kita mengenal pasti, kita mengenal pasti, menganalisis sendiri perasaan-perasaan orang. Kalau orang tu sedih, kita pun sepatutnya merasa kesedihannya. Contoh macam kucing mati, kita pun patutnya walaupun kita tak suka kucing, kita cuba memahami. Ada empati dalam diri itu. Takkanlah kucing tu mati kita happy. Dah, kesian.
mungkin kalau selepas Betul. seseorang itu dah mengenal pasti dia punya test yang Mr. Al katakan tadi, dia menghadapi apa orang kata kurang perhatian dalam diri dia, emosi dia kurang dan juga sosial dia kurang. Bagaimana kita nak membantu mereka ini? Tapi nak kita Mr. Al jawab kejap lagi lah sebab kita nak berehat sebentar. Okey. Kita kembali. berehat sebentar. Ya betul, kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Bersama dua kembar ini. Yes, dia dekat dalam tengah-tengah Twin Tower. Ya, yes. Rasa sama sedap lah. Sama sedap. Ciku orang lah. Siapa tu? Siapa ni? Ni. Senang. Kenapa ada di belakang tu? Wow. Dia pusing sini, dia pusing sini, dia pusing sana. Saya campur air. So kita pergi belakang kat laut tu kita ambil. Jangan. Mana Kita orang bawa bagi air laut tu. Oh, ada minum. Kita gaulkan, kita blend. Saya tak nak cakap banyak. Kau orang semua kena try. Kita izin dulu. Cuba. Boleh, cuba. Sebenarnya dia ada masalah perut tadi. Sebenarnya dia tak sabar nak rasa. Itu you nak rasa. Kita nak kejar kejap ni anak tersebut. Tunggu sebentar, You don't run, you go eat with your mother. You go eat with your mother now. Kejarlah anak siapa tu? Di Maja dietnya. Sana. Apa tu dia nak? Kalau rasa sedap tepuk tangan. Apa dia nak apa? Apa mana? Sana. Tul. Jangan lupa untuk saksikan Dura Kimchi Hanya di Suka TV dan IG. Jangan lupa saksikan saya DRN dalam Berita Letah hanya di MyTV saluran 116 dan di IG. Yang kurang pastinya dari kami di Suka TV. Suka sangat. saya, Haris Azman. Dan saya Lee di Suka TV. Suka sangat. Di Suka TV. Suka sangat. Oh, tak apa, kita pulang balik lah. Suka TV. Suka sangat. Kuat saya itu mat. Di Suka TV. Hanya je mungkin kedua. Suka TV ya. Suka sangat. Oh, mereka yang sangat. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, Inspirasi Wanita Masa Ini, Wanita Luar Biasa. Semangat petang-petang lain macam. Betul. Jadi kita minum kopi, Liza. Okey. Okey, kita Alright, bersama silakan, kita Mr. masih Al. lagi bersama Mr. Al. Kalau tadi saya tanya soalan mengenai jika seseorang individu itu dia dah pun mengenal pasti bahawa diri itu kurang perhatian sosial dan juga emosi itu, bagaimana kita sebagai orang sekeliling nak membantu dia dari segi nak meningkatkan keyakinan diri dia sendiri? Betul, Mr. Al. Sebab kadang-kadang Ya. kalau contohlah Derina down, Ya. dia tak rasa yakin. Saya cuba untuk tolong dia, Di, you buat okey lah apa semua. Tapi Betul. dia macam, Kurang. taklah. Tak Jadi ada macam mana, keyakinan, apa ya. cara lain tu, Mr. Okey, Al? sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni, El dan Rina, ramai konsultan dah buka training bagaimana untuk meningkatkan emosi dan juga social quotient. Okey. Jadi kita kena join training-training yang EQ dan juga SQ ni. Mereka ada beberapa self-management activity. Maknanya diorang je yang akan boleh tunjuk teori apa yang kita boleh gunakan dan juga teknik-teknik bagaimana kita nak bantu untuk meningkatkan
menggunakan kita panggil social quotient dan juga emotion quotient ni. I see. Jadi maksud Mr. Al, kalau contohlah kerja yang grouping, yang by company tu yang buat hype up tu semua penting lah sebenarnya. Betul, penting. Sebab konsultan selalunya macam kita sendiri kaunselor, kita ada untuk turun sendiri untuk bagi kepada mereka training bagaimana untuk boost diri mereka yang ada low kita panggil emotion, SQ dan juga EQ. Jadi kita akan bagi kepada mereka training. Contohnya macam kita buat satu management exercise. Jadi macam orang-orang yang dia dah burst dah, emosi dia dah teruk dah. Dia selalunya 3 lah Rina kan. Selalunya 3. Misalnya selalu cakap 3 kan. Dia cepat marah contohnya. Betul. Kerja sikit nak marah. Kerja sikit hot temper. Kerja sikit panas baran. Yang keduanya selalu sedih. Sikit-sikit sedih, depressed kan. Yang ketiga sekali dia juga anxious sampai menyebabkan anxious. Dia rasa sensitif Betul. Jadi sebenarnya ada inisiatif yang telah pun dijalankan supaya kita ini ada lakukan secara praktikal sebenarnya yang betul. Saya nak tanya Mr. Al, adakah possibility kebarangkalian kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial itu tak sama? Sebab macam kita tahu macam emosi dan sosial dia seiring. Betul. Dia macam tak seiring, tapi adakah kebarangkalian tu tinggi untuk emosi dan sosial itu tak seiring? Kalau kita tengok memang dia mesti ada correlation ataupun kita panggil hubungan di antara emosi dan juga sosial, betul. Tapi kadang-kadang memang ada orang dia punya EQ dia memang rendah. Sebab tu dia perlukan tadi macam kita katakan training ataupun latihan untuk boost dia punya EQ. Ada orang yang social quotient dia memang tinggi tapi emosi dia rendah. Ada dan vice versa. Ada yang emosi rendah dan social dia tinggi. Mungkin dia disebabkan oleh pengalaman hidup dia dahulu. Kita panggil tiba saya emosi. Masa silap. Ataupun pengalaman sosial dia dan juga kita panggil ejen sosial dia. Ejen sosial tu macam mana dia di rumah dengan ibu bapa, macam mana dia punya perkembangan dengan kawan-kawan, macam mana perkembangan dia dengan social media, macam mana perkembangan dia macam-macam. Dengan faktor persekitaran dan sebagainya. Itu memberi kesan kepada EQ dan juga SQ dia. Jadi maksud Mr. Al macam mungkin ada orang tu dekat rumah dia happy. Bila dengan kawan-kawan dia tak terlalu rapat, dia macam very reserved. Dekat social media pula dia sangat happy. Jadi itu betul. Jadi itu adalah faktor-faktor sebenarnya. Betul, sebab tu bila kita belajar tentang social kita panggil social quotient ni ataupun social intelligence ni, maknanya kita kena memahami orang. Kalau kita tidak boleh memahami emosi orang, jadi ia membawa satu masalah kepada diri orang tu. Kalau dia dah memahami dan dia boleh menilai, dia boleh mentafsir, dia boleh faham apa kesedihan yang tadi Mr. cerita tadi, dan dia boleh kawal diri dia sendiri, maka dia tidak akan ada masalah dengan orang-orang di sekeliling dia. Okey, Mr. Al sendiri sebagai kaunselor, mungkin Mr. Al pernah menghadapi situasi di mana mereka ini kurang keyakinan diri sosial daripada segi emosinya. Bagaimana tahap kritikalnya yang mereka hadapi itu, Mr. Al? Mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman Mr. Al sebagai kaunselor. Betul. Dari segi pengalaman Mr. Al sendiri kan. Jadi macam mana diri dan sebagainya. Bila kita lihat pada klien yang selalu jumpa, kadang-kadang Mr. Al akan melihat yang tidak boleh kawal dia punya tahap panas baran dia. Inilah kita perlukan anger management, pengurusan marah. Kita kena belajar tentang emotional quotient, bagaimana menguruskan emosi dan juga macam mana cara dia mengawal diri dia daripada tekanan. Lepas tu ada juga yang terlalu emotional, sadness. Kita panggil sikit-sikit get offended. Orang cakap macam sentak. Macam bahasa budak-budak sekarang kan. Hashtag sentak. Sikit-sikit cakap sentak. Kita cakap sikit sentak. Dia cakap kat kita, kita tak sentak. Betul. Tapi jangan. Ini cuba untuk kawal emosi kita berada di dalam tajuk kecerdasan emosi. Betul. Saya cuba. Kurang cerdas kat situ.
Jadi kita cuba kawal emosi di situ. Kalau kita dah cepat sentap ataupun cepat terasa dengan orang sikit-sikit, maknanya kita kena ikut yang tadi, khusus macam self management tadi tu. Relaxation technique, kita panggil assertive technique, banyaklah. Teknik-teknik ni kena pergi jumpa profesional lah. Atau macam misal kata tadi, consultant atau counselor. Di consultant ni dia orang memang ada menawarkan kursus-kursus bagaimana untuk membina EQ dan juga SQ yang mantap. Okey. Mr. Al, saya ada soalan. Dari sudut pemerhatian Mr. Al lah kan. Umur berapa range umur di Malaysia ni yang dah memerlukan pengurusan emosi dan juga emosi dan juga Social. Maafkan saya, emosi dan juga sosial. Sebab Mr. Al jumpa ramai banyak jenis range umur, betul tak? Golongan umur yang start bila? Okey, 26 you kena ada sebenarnya pengawalan ni. Silakan Mr. Al. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada PIJ, perkembangan kognitif manusia daripada kanak-kanak, daripada kecil sensori motor dan sebagainya. Jadi kalau daripada kanak-kanak pun dah kita patut terapkan dah bagaimana cara kita berinteraksi. Kalau ibu bapa tu dia berkomunikasi dengan positif di rumah, berkomunikasi dengan bagus, dia dapat mengawal kemarahan dia apabila bergaduh suami isteri dan sebagainya, ia memberi contoh sebenarnya kepada anak-anak. Ya, betul. Jadi daripada umur 5 tahun mereka dah boleh berfikir. Jadi ia memberi kesan kepada mereka. Pada Mr. Al sendiri, kita bermula daripada awal. Maknanya kita kata nak melentur buluh biarlah daripada robongnya. Ya, betul sebenarnya. Nanti nasi dah jadi bubur, dah susah. Betul. Kalau dah umur 18, 20, mereka dah tak mau dah susah. Ya, ibu bapa perlu ada kesedaran dan juga ilmu parenting yang perlu terapkan terhadap anak-anak juga. Banyak juga kita banyak-banyak borak ni. Okey, last word lah. Mr. Al, kenapa sebenarnya kesedaran itu perlu kepada mereka di luar sana? Okey, sebab bila kita tengok kajian-kajian tentang EQ dan juga SQ ni masih lagi di tahap tengah berkembang. Betul. Kita perlukan buat kajian-kajian ini untuk kita membina generasi yang akan datang. Kita nak tengok anak-anak kita mempunyai kawalan emosi yang bagus, tak ada menjerit-jerit macam kita tengok ada bergaduh-gaduh di dalam social media dan sebagainya. Tak ada. Kita dia boleh kawal emosi dia bila marah boleh duduk, bila marah lagi boleh baring, boleh istighfar dan sebagainya. Dia tahu untuk mengawal tahap dia punya kemarahan. Sama juga kalau dia rasa kecewa, sedih, pilu dan sebagainya, dia tahu. Jadi di luar sana kita perlu bagi kempen yang bagus supaya mereka tahu apa itu kepentingan SQ dan juga EQ. Itulah kita dah borak panjang dengan Mr. Al, tapi saya rasa memang sangat penting. Topik hari ini sangat memberi ilmu yang besar. Kita berborak rancak petang-petang ni, dapat rancak ilmu juga daripada Mr. Al. Alright, kita nak ucapkan terima kasih Mr. Al hari ini sudi kongsi tentang tajuk kita yang agak penting sebenarnya untuk kita terapkan. Memang penting untuk kita terapkan dalam seharian hidup kita. Baiklah, kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa.